Bincang soal ke mana kita dikaitkan dengan hijrah, Prof. Dan kita tak dapat elak bila cerita soal hijrah, mesti yang pertama Nabi buat sampai di Madinah ialah masjid. Dan bila sebut masjid ni memang soal perpaduan. Saya nak tanya bagaimanakah, Prof, kita nak buat satu resepi daripada hijrah ni, masjid ataupun perpaduan ni, supaya kita tidak bercakaran sesama sendiri pada tahun yang akan datang. Silakan, Prof. Terima kasih. Saya berkongsi, memang tepat apa yang Rasul kita lakukan, iaitu membina masjid sebagai pusat menarik perhatian, pemikiran, kecenderungan pada ilmu, melakukan ibadah, membina jiwa-jiwa yang rokok dan sujud, kan, menyatukan hati-hati manusia supaya manusia kan menjadi orang-orang yang sentiasa mengembalikan dirinya kepada Allah dan melakukan sesuatu kerana Allah untuk mendapat redha Allah. Ini asas yang sangat penting. Oleh itu yang sangat penting bagi kita hari ini, masjid dibina banyak di mana-mana. Tetapi bagaimana kita dapat membina rohul masjid pada hati, pada diri, sebagai asas membina amanah kita sesama kita, hubungan kita sesama kita. Asas wahdah, kesatuan dan ummah itu tidak boleh berdiri tanpa kekuatan hubungan hati dengan hati. Sebab itu apabila kita melakukan solat jamaah di masjid sebagai contoh, kita rokok dan sujud, bagaimana kan kita rokok itu, di mana letaknya hati kita, kalbu kita, kita tunduk kepadanya. Apabila kita meletakkan kekuatan puncak akal kita, iaitu dahi kita ini di bawah, seolah kita kembali balik ke tanah, ke bumi, kan? Kita sujud tentang bagaimana kita dijadikan, kita dijadikan dari sumber apa? Dari sumber tanah, bakal kembali kepada tanah. Apabila manusia menginsafi diri ini, bahawa ukuran tentang kehebatan manusia, walaupun berbangsa-bangsa, berlainan keturunan, pangkat, kedudukan dan gelar, kan, Al-Quran memberikan asas dalam suratul Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, iaitu konsep ummatik, wahdah, kesatuan. Konsep khairah ummah itu membawa kita kepada kesatuan, membawa kita kepada perpaduan, iaitu perpaduan bermula dari hati-hati. Kalaulah perpaduan itu bersandarkan contohnya benda, benda akan pergi dan datang. Kalaulah kebendaan itu berdasarkan kedudukan, pangkat dan segala macam, pangkat dan kedudukan akan pergi dan datang. Kalaulah contohnya kesepaduan itu datang daripada hati, Masya Allah, keikhlasan, amanah, kasih sayang, sesuatu yang tidak ada jual beli. Kalau asas ini yang dapat kita bina, Masya Allah, bayangkan seluruh ibadah khusus orang-orang Islam. Bayangkan sejak kita lakukan solat, apa sebenarnya solat? Untuk kembali kepada fitrah. Kalau kita melakukan solat kerana Allah, bukan Allah mengendaki kita rokok dan sujud. Allah tidak memerlukan. Allah Maha Perkasa, Maha Berkuasa. Yang memerlukan dari Allah manusia pertama. Yang kedua, kita melakukan siam sebagai contoh. Siam kita itu membawa kita juga kembali mengenal diri. Siapa diri? Kita dicipta oleh Allah. Kemewahannya ada sementara begitu. Begitulah juga haji dan segala macam. Kalau kita dapat kembali kepada itu, Masya Allah, dia menjadi faktor pemersatu dan asas perpaduan akan tegak. Terima kasih, Prof.